Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya hari ini. Apa khabar saudara Izzuddin? Apakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam saudara Izzuddin. Begitu juga dengan saudara Khairuddin Hamzah Khair, saudara Abdul Hadi Syarik, waalaikumsalam. Saudara Thomas Tan, apa khabar Thomas? Saudara Badrin Abu Bakar, saudara YC Lau, saudara Syafri Zairi, saudara Abdul Halim, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu juga dengan Puan Ruby Din bersama dengan pasangannya. Saya sentiasa berdoa agar Ruby dan pasangannya sentiasa bahagia, sebab tengok gambar dan begitu bahagia sekali. Begitu juga saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Tok Balok Adi Zabidi, saudara Puan Seli, Azam Mekto, Joka. Semalam bising kerana tak sebut nama Joka. Mudah-mudahan tak marah kat saya saudara Joka. Waalaikumsalam. Kerana lama juga saya tak nampak Joka ni. Rupanya dia muncul kemudian. Saya minta maaf lah kalau saya tak sempat menyantuni saudara. Saudara Abdul Harun, saudara Izzuddin, okey. Saudara Assalamualaikum. Saudara Puan Asma Ahmad, Bundle Leather Bag. Banyaklah bag tu ya. Mira Harun, waalaikumsalam. Junaidi Adi, Syarum Juandi, Jaka Linglung. Apa khabar saudara? Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf, insya-Allah akan saya santuni. Jangan lupa saudara subscribe lah dekat Instagram. Sebab kadang-kadang bila dekat Facebook ni kacau, boleh saudara masuk ke Instagram. Sila layari ataupun subscribe Instagram saudara ya. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Hari ini hari Khamis tanggal 25 November. Hari yang ke-616 negara kita dicengah oleh virus corona. Dan saya melihat hari ini peningkatannya begitu ketara lagi ya saudara, sebab jumlah peningkatannya dah naik daripada 5,000 dan naik 5,000 balik saudara. Semalam 5,755, hari ini 6,144 saudara. Dan jumlah terkumpul adalah 2,608,979 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Puan Zubaidah, begitu juga angka kematian 2,608,979 orang dan angka kematian adalah 37 yang dilaporkan semalam. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio yang sering menghantar kepada saya kiriman keadaan bagaimana kedudukan negara kita. Dan hari ini saya menerima kiriman tentang kedudukan di negeri-negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Di Perlis ada peningkatan, hari ini 46. Di Kedah ada 442, di Pulau Pinang 263. Di Perak ada peningkatan daripada 219 kepada 280. Dan yang mengusarkan saya adalah Selangor. Kerana jumlah terkumpul Selangor 747,343. Kerana jangkitan hari ini adalah 1,650 saudara. Di wilayah persekutuan kalau Selangor naik, maka wilayah persekutuan pun naik. Hari ini 452. Putrajaya juga meningkat kepada 43 daripada 37 semalam. Di Negeri Sembilan alhamdulillah susut daripada 202 kepada 180. Di Melaka baru lepas pilihan raya naik balik daripada 191 kepada 291. Begitu juga di Johor. Saya seram tengok di Johor ni sebab peningkatannya nampak dia punya trend naik balik daripada 374 kepada 486 dan hari ini 605 saudara di Johor. Jadi warga Johor berhati-hati dan jaga kebersihan diri anda. Laksanakanlah penjarakan sosial. Dan juga bila keluar rumah balik tu pastikan menjaga kebersihan diri dan keluarga kita. Begitu juga di Pahang juga ada peningkatan. Mungkin musim tengkujuh ni ada peningkatan. Semalam 376, hari 426. Di Terengganu 233. Di Kelantan ada sikit susut tapi masih lagi 511 ya. Di Sabah 513. Di Labuan juga ada peningkatan daripada 27 pada 38. Tapi alhamdulillah di Sarawak
171, semalam 192. Dan untuk hari ini tanggal 25 November, jumlah yang terkumpul adalah 137,337 warga kita bulan ini yang disuffer oleh virus corona. Baik saudara, kita masuk stiker. Saya minta keizinan untuk melayani e-commerce. Ini dalam keadaan sekarang ni dunia yang begitu ekonomi merosot. Jadi saya sepaksa lah mewawarkan produk-produk yang diperlukan. Kalau saudara ada produk saudara, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dia dah sihat sikit dah tu. Mudah-mudahan Azhar dapat membantu saudara. Dan kalau saudara mahu memesan wangi-wangian haruman Stanggi, Al-Baqur, itu wangian daripada Timur Tengah, dan minyak wangi, bolehlah berhubung dengan Al-Azhar. Ataupun saudara boleh berhubung ini dengan Siti Farehah di talian 0177114300, 0177114300 untuk mewawarkan produk saudara, dan boleh memesan dendeng manis Siti Farehah. Untuk yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan buah-buahan yang fresh ataupun segar serta harga di bawah pasaran seperti kiwi, ceri, anggur, buah apple, buah pear, buah mangga yang besar, bolehlah berhubung dengan Syauqi di Kizinis 012-357-5703. Buah-buah ini akan terus dihantar ke rumah saudara. Dan seperti biasa, sahabat kita saudara Zul daripada toko jamu Kemaman, hari ini produk yang ingin saya beri pencerahan adalah akar kayu tongkat ali. Ini rebusan saudara, bukan mandi ya. Air rebusan akar kayu tongkat ali, ia boleh membantu menambahkan dan memulihkan tenaga, melegakan kepenatan, melegakan sakit pinggang, lutut, sendi dan saraf. Ini bukan ubat saudara, makanan harian. Jadi kita minum macam kita minum teh. Ia turut membantu membuang angin dalam badan, melawaskan pembuangan air kecil. Saudara Nuraidah Kamarudin daripada Ipoh. Orang Ipoh, khabar orang Ipoh. Dan ini ia merupakan tongkat ali ini dia campuran tongkat ali, ginseng Madura dan mahkota dewa. Elok saudara rebus. Air rebusan ini diminum kerana ia turut melancarkan peredaran darah. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Saya mendoakan agar saudara Zul berjaya dan terus maju dalam perniagaannya. Dan sama-sama kita bantu saudara. Baik, usai e-commerce, kita masuk sedikit itu tazkirah. Hari ini tazkirah saya ingin menceritakan kepada saudara tentang seorang lelaki, Allahyarham Saudara Ahmad Dawaji, iaitu seorang jutawan Indian Muslim. Iaitu pernahkah anda mendengar cerita tentang Ahmad Dawaji Dada Boy? Allahyarham merupakan seorang jutawan keturunan India Muslim. Di akhir hayatnya, Allahyarham mewakafkan hampir seluruh hartanya, iaitu berupa sebidang tanah seluas 1.2 ekar di Jalan Perak dan juga lot-lot saham bernilai jutaan dolar di bursa saham London dan beberapa bursa saham yang lain. Malahan tanah miliknya di Jalan Perak, Kuala Lumpur telah pun dibangunkan sebuah menara, itu wakaf. Menara wakaf setinggi 34 tingkat dan dikenali hari ini sebagai Menara Wakaf Bank Islam. Bangunan ini dibina dengan modal dari simpanannya yang terdapat dalam tabung haji pada tahun 2007 dengan kos 151 juta. Tidak ada pinjaman, wangnya dalam tabung haji dilaburkan untuk membangunkan bangunan tersebut. Dan diberitakan bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP dilantik sebagai pemegang amanah harta wakaf Allahyarham Ahmad Dawaji Dada Boy. Dan kabarnya dari pelaburan tersebut sejumlah 56.6 juta hasil sewa bangunan tersebut untuk selama 25 tahun dapat dikutip. Kabarnya di hari kematian Allahyarham pada tanggal 24 Januari 1987 lalu, Allahyarham meninggal di sebuah rumah pangsa yang kecil, bukan sebuah rumah banglo saudara, di Jalan Masjid India, dan hanya dikelilingi oleh buku-buku bacaannya. Jadi saudara, inilah tauladan kita bagaimana yang sering kita dengar kisah para sahabat Rasulullah dulu.
apabila mereka meninggal dunia, mereka mengakhiri hayat tanpa harta kerana telah diwakafkan sebelum meninggal dunia, walaupun ketika hidupnya penuh dengan kaya raya. Seperti Osman hikayat Khalifah Osman Affan, ya. Jadi kisah Ahmad Dauji Dada Boy ini telah diceritakan oleh Ustaz Muhammad Ramadan Fitri Elias, iaitu Senior Vice President Maybank Islamic, iaitu Ketua Jabatan Pengurusan Syariah Maybank Islamic Malaysia, dalam pembentangannya di Konvensyen Pejuang Hartanah di Cyberjaya baru-baru ini. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuknya dan menjadikan iktibar pada kita. Kalau kita punya kekayaan, sebelum kita nak pergi nanti, jadi wakafkanlah. Tapi yang paling penting, tinggalkanlah juga untuk saudara kita dan sahabat-sahabat andai kita. Ya saudara, itulah culipan yang saya dapat sekadar tazkirah kita hari ini. Baik saudara, seperti biasa, usai tazkirah yang pendek ini, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya, yang mendekati keunggulan adalah penghargaan terhadap keunggulan itu. Terima kasih Cikgu Hibil atas culipan kata-kata mutiara ini. Ya, saudara, yang mendekati keunggulan adalah penghargaan terhadap keunggulan itu. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ada tak ada, kita harus berbicara. Saya harus menyuarakannya juga sebagaimana Datuk Seri Najib. Beliau sentiasa memerhati tentang isu pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja dan pemberian moratorium daripada bank yang terakru tanpa faedah selama 6 bulan. Dalam saat itu juga kita ingin berpesan pada pimpinan negara, janganlah anda berbelanja tanpa had. Kerana negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menjadi muflis. Gitu saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah awasi musuh dalam lipatan. Awasi musuh dalam lipatan. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil dari Perlis. Kata Pak Nazil, penuh sebaldi si buah langsat, sama nangka jual di kedai. Elak jadi bangsa yang bangsat, bumi pusaka dijual di kedai. Ini Pak Nazir berpesan kerana beliau khawatir adanya pemimpin-pemimpin kita yang sanggup menjualkan maruah, nilai harta negara, dan akhirnya kita menjadi bangsa pengemis di bumi sendiri. Pak Nazir, itu beliau mengingatkan. Pak Nazir mengingatkan kepada kita semua. Tambahnya lagi, ke Pasir Pinji rumah Kak Lati, teman sekelas anak Pak Dolah. Apabila berjanji, harus ditepati sejujur ikhlas kerana Allah. Saudara, jadi kalau kita berjanji, mesti dapat ditepati. Mereka yang tidak menepati janji adalah orang yang munafik, saudara. Terima kasih Pak Nazil, dan saya juga menerima kiriman. Lama tak terima kiriman, hari ini saya dapat balik. Itu sahabat kita, Saudara Nordin Malik, anak muda pejuang daripada kawasan Perak Tengah. Menurut rupanya beliau sekarang ni sedang bergelut dengan mahkamah tuntutan kerana ada perniagaannya yang diganggu gugat, yang tidak terlaksana. Ada berlaku kecurangan dalam waktu beliau melaksanakan perniagaan. Jadi kerana kadang-kadang bila beliau dikhianati, jadi beliau mengambil tindakan mahkamah di Mahkamah Ipoh. Sebab itu tak ada kiriman pantunnya. Jadi hari ini beliau mengirimkan 2 barang kad pantun pada kita untuk kita hayati, saudara. Kata saudara Nordin Malik, hendak memetik bunga cempaka, jaga-jaga duri dan ona. Jangan taksub menang di Melaka, kelak tertipu gelanggang sebenar. Jadi beliau mengingatkan warga UMNO khususnya, jangan taksub sangat dengan kemenangan di Melaka, kerana dikhawatiri nanti tertipu di gelanggang yang sebenar. Tambahnya, dayung sampan menuju Kuala, terbang sekawan burung cemara. Harga barang makin menggila, rakyat hidup makin sengsara. Ini realiti hari ini, saudara. Jadi Saudara Nordin sebagai seorang pejuang rakyat, beliau juga peka dengan situasi semasa bagaimana kehidupan rakyat semakin tertekan. Wang tak berapa nak ada, barang-barang keperluan juga naik mencana. Saudara,
Dan selepas, terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil, kita santuni sedikit Gedung Ilmu yang saya culipan daripada buku kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Iaitu buku ini terbitan Dewan Bahasa yang menyentuh tentang pemimpin dalam ungkapan Melayu. Karena sewajarnya kita harus menjauhkan pemimpin yang akalnya pendek. Ini bukan kata tak berakal, yang akalnya pendek, saudara. Akal sontot. Kerana apa? Jika ke tengah ke tepi, ianya pasti kalah. Hatinya kecil, ilmu pun rendah. Menghadapi musuh sering berpaling tadah. Bertemu lawan tergigit lidah. Negeri rosak, rakyat berbantah. Martabat hilang, binasa tuah. Kita harus menjauhkan pemimpin yang sebegini, saudara. Kemudian bila dijadikan pemimpin, takkan semenggah. Tak semenggah ni tak betul, tak senonoh, tak semenggah, saudara. Dijadikan tua, tak ada faedah jika dilantik sebagai pemimpin, sebagai orang tua. Jadi tak ada faedah pun. Dan dijadikan induk. Selalunya bahasa Melayu ni kata induk untuk ibu. Saudara, ibu ni bukanlah melahirkan saja, tapi mengepalai. Dijadikan induk, orang berbentah. Kita sambung lagi malam besok, saudara, kiriman ataupun culipan dari buku tentang kepimpinan negara. Jadi saudara boleh ambil kata-kata ini apabila saudara mengutarakan perbahasan, bila bercakap tentang politik. Baik saudara, saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada anda yang menyunting semula live dan masuk ke dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab di atas setiap suntingan dan setiap tulisan yang anda coretkan dalam live saya ini. Kerana saya tengok semalam, 2-3 hari ni macam-macam dia orang potong. Jadi lari daripada maksud. Saya tak ada berkemampuan untuk menyekat, saudara, tetapi anda harus bertanggungjawab. Sebab saya memberi pencerahan itu jelas daripada 1, 2 dan 3. Bukan terus pada apa macam-macam lah saya tengok sekarang ni. Dan kesan daripada itu saya juga menerima panggilan telefon, saya dituduh macam-macam. Sedangkan saya memberi pencerahan tu dengan penuh keikhlasan. Saudara, ingat saudara, ini adalah pencerahan daripada orang UMNO. Yang totok, nak kata totok pun totok lah. Jadi saya berharap agar kita melayari bicara kita dengan berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalaulah apa yang saya ungkapkan ini tidak saudara persetujui, saudara nak berbahas, boleh. Sila hantar kiriman, tak ada masalah. Tetapi kalau saudara tak bersetuju, kalau saudara bersetuju pun okey. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Ini adalah pencerahan politik yang saya dapat daripada kutipan-kutipan daripada apa yang ada dalam Facebook, dalam kiriman teman-teman, dalam media sosial dan sebagainya, serta media arus perdana. Jadi saya mengharapkan santunilah bicara kita dengan penuh harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara? Dan saya nak cakap terus terang hari ini, saya rasa agak tersinggung dan juga merasa sedih apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwajib yang mengatakan bahawa permintaan yang tinggi merupakan faktor kenaikan harga ayam dan minyak di pasaran. Ini semua orang tahu, tak payah nak cakap lah. Bila demand itu tinggi dan konsum itu sedikit, tentulah harga itu akan naik. Yang kita tuntut adalah kawalan. Kita faham bahawa kalau barang itu dah sedikit, yang nak minta tu banyak, tentulah ia meningkat. Yang kita tuntut adalah kawalan daripada pihak berkuasa. Sebab saya kata ini hampir punya jawapan ni. Kerana sekarang ni, saudara, siapa boleh menafikan di seluruh negara bahawa bahan-bahan mentah, barang-barang keperluan semua meningkat. Tadi saya dapat kiriman dari roti pun dah naik juga, saudara, dan antara 20 ke 30%. Jadi segala-gala dah naik, terus mencana. Dan saya baca lah juga bahawa ini adalah viral bagaimana pegawai penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna mengadakan serbuan di sebuah restoran. Kononnya restoran tersebut menjual 2 ekor sotong goreng berharga RM100. Macam mana mereka melakukan siasatan terhadap ikan ikan di Langkawi sampai 1,000 lebih, saudara.
Jadi bagi saya, itu soal restoran, willing buyer, willing seller. Yang kita pertikaikan adalah barangan di pasaran. Kerana restoran sebab dia kata mudah je pada dia. Dia kata alasan dia rempah kari yang digunakan adalah asli katanya. Mahal. Nak jawab macam mana saudara? Soal mereka pergi makan, tengok harga. Kalau harga tu mahal tak usah makan. Mudah saja saudara. Jadi tak payah nak komplain. Biarlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna lebih memusatkan usahanya untuk memantau kalau adanya elemen pencatutan, bukan pemancutan saudara, ataupun adanya elemen sorok. Sebab kita dulu ada juga anti sorok. Jadi saya amat mengharapkanlah. Tapi macam di Parlimen hari ni lah, saya dengar perbincangan di Parlimen, ada, bukan tidak ada dibahaskan tentang kenaikan harga barang. Tetapi saya dengar, saya perhatikan, menteri tak jawab pun. Malahan minta supaya dia akan memberikan jawapan bertulis. Artinya menteri tak bersedia. Jawapan itu dibuat oleh Timbalan Menteri, Datuk Ahmad Hamzah. Apabila beliau menjawab pertanyaan daripada ahli Parlimen daripada Bukit Mertajam rasanya. Saudara, dalam keadaan begitu, saya mengasakan bahawa tak sepatutnya. Malahan ahli Parlimen Bukit Mertajam tu terjerit-jerit dalam Parlimen. Dia kata kenapa menteri lari tak mau jawab. Ini kan akan menyusahkan dan memalukan kita. Sepatutnya kalaulah menteri itu, ini saudara Datuk Ahmad Hamzah adalah Menteri Pertanian dan Makanan. Sepatutnya beliau lebih tahu, boleh jawab fingertips. You mengetuai kementerian. Sebagai menteri mesti you tahu semua, mesti dapat laporan sebelum datang ke Parlimen. Jadi kalau tak bersedia, inilah akan beri jawapan bertulis, Ini keadaan sekarang ni. Awang UMNO ikan kerapu tu bukan ikan kerapu. ikan kerapu dia lain. Jadi merapu nanti kita ni. Ya, saudara Akif Ilham, ikan syakap. Ikan syakap yang dipelihara di Langkawi dijual, beratnya adalah 7 kilo. Jadi willing buyer, willing seller lah. Kalau anda nak makanlah, bayarlah. Tapi takkan sebab itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hawa Pengguna datang pegawai dia nak ciasat harga dan bagi saya lebih baik tumpukan perhatian di pasar-pasar, di kedai-kedai, di supermarket. Bagaimana harga sudah seolah tidak ada kawalan. Saya khawatir saudara, ini dalam keadaan rakyat susah. Kalau kita banyak duit, rakyat banyak duit, tak ada masalah. Kau nak naik berapa pun naiklah, duit ada. Ini sekarang ni pendapatan kurang. Sebab itu saya terima juga kiriman daripada sahabat saya, Saudara Azmi, Saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan. Dia bertanya pada saya, apakah negara kita hari ini diperintah oleh kapitalis? Apabila pimpinan, pak menteri dilihat seolah-olah tidak berupaya untuk menangani masalah ini. Kalau begitu, apa artinya kita melantik, memilih mereka menjadi wakil rakyat dan dilantik sebagai menteri kalau kapitalis menguasai pasaran? Ini gambaran yang perlu sama-sama kita fikirkan, dan saya harap dan kalau sekarang ni rasanya dah sempena satu hari Kabinet yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, saya kata kalau nak orang tanya dengan saya, antara menteri yang perlu digugurkan kerana KPI-nya gagal, tentulah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna dan Menteri Pertanian. Sebab Menteri Pertanian gagal mengawal harga, bekalan racun, bekalan baja, dan perancangan tidak mantap. Begitu juga dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna, kerana tidak tuntas menyelesaikan masalah kenaikan harga barangan di pasaran. Rakyat teruk. Jadi kalaulah mau diadakan kabinet reshuffle, dua kementerian ini perlu diberi perhatian. Nah saudara, masalah sekarang ni ada pula culipan yang Saudara Azmi hantar pada saya. Dia kata tentang ada pegawai daripada Pegawai Perhubungan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna. Dia kata kalaulah ada kenaikan harga, tak payahlah bersungut, hantar je pelaporan kedai kat mana, harganya berapa, kami akan datang. Ini saya kata jawapan berbenda ni. Tugas anda lah bukannya melepas batuk di tangga. Dan akhirnya anda menyalahkan pengguna pula. Pengguna perlu dilindungi. Ini pengguna pula kena hantar surat, kena hantar email, kena hantar pesanan ringkas memberitahu kedai itu, kedai ini. Sepatutnya pegawai itu ada. Bukan kita tak ada pegawai, beribu.
kaki tangan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Pengguna itu perlulah dilindungi. Bukan mereka pula terpaksa menghantar kiriman itu, bawa laporan. Kan menyusahkan. Mereka dah hidup susah. Jadi saya haraplah Saudara Tok Balok Adi Zabidi, Menteri Kesihatan pun patut dinilai. Saya kata bukan patut dinilai, patut dibuang kalau tanya dengan saya. Meningkatkan lagi. COVID-19 bukan ada penurunan. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Apa benda ni? Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah agar supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna serius dalam menangani masalah ini. Saya cakap terus terang, ini tidak elok untuk kestabilan politik negara. Kalau rakyat dah susah, maka wang tak ada, barang naik, akhirnya ia mengundang kegiatan jenayah. Orang dah terpaksa nak makan, nak hidup. Hidup perlu diteruskan. Nak beli tak mampu, akhirnya nanti kedai kena pecah. Ya, saya haraplah saya kalau teman-teman dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna faham dan memahami kesan daripada kenaikan barang yang tidak terkawal ini. Saya amat takut jangan sampai negara kita menjadi sebagaimana yang saya katakan bulan lalu. Jangan sampai negara kita menjadi seperti negara Venezuela. Wang bertambah kecil. Sana masih ada lagi wang, tapi sekarang di negara kita ini bertambah sukar. Dan barang bertambah meningkat, naik. Ayam seko, ayam teki seko, satu beg terpaksa bawa duit. Jadi ini keadaan saudara. Ini akhirnya rakyat hidup penuh menderita. Dan ini satu hal lagi ni. Saya terfikir tadi, saya berbual dengan seorang teman rapat dengan saya. Kami pun sama-sama ketawa. Iaitu tentang persoalan apabila kumpulan wang simpanan pekerja. Di saat kita nak fikir bagaimana nak cari jalan supaya pengeluaran wang daripada iSinar ini dapat dilakukan secara tuntas RM10,000 kepada mereka-mereka ataupun penyimpan yang berkelayakan. Kalau simpanan mereka ada RM50,000, RM100,000, apa salahnya untuk mereka mengeluarkan secara RM10,000 secara tuntas? Tiba-tiba diwujudkan pula, ada pula skim baru, iSayang. Saudara, iSayang you lah. Jadi soalnya sekarang ni, kalau itu pemberian daripada pemotongan daripada akaun suami kepada isteri, konon-kononnya sayang lah, I love you lah saudara. Itu waktu menyantuni kasih sayang, waktu ikatan kasih sayang mesra. Bagaimana kalau berlaku perceraian? Apakah isteri itu kena pulang balik? Tak fikir ke benda begitu? Apakah mesti ada satu perjanjian? Okey, sekarang ni saya potong saya punya wang daripada tabung kumpulan simpanan pekerja kerana sayang kat you. I love you. I sayang dekat you. Potonglah. 2% ke 3% ke tak kisah. Masuk dalam akaun you. Okey? Tapi bila berlaku perceraian macam mana? Bila I dah tak love you. I tak love you. Cinta terhalang di pertengahan jalan. Apakah perlu dipulangkan? Jadi daripada memikirkan perkara yang mengarut ini, lebih baiklah santuni macam mana nak keluarkan wang RM10,000 ni. Saya pun heran lah pimpinan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kadang-kadang idea mengarut ni, apakah mereka tak fikir kesan? The cost of it. Kalau dah bercerai macam mana? Ataupun dia meninggal. Isterinya tu kahwin orang lain. Orang lain lah, I love you, I punya lah. Ini saya kadang-kadang saya kata apa punya lawak lah diorang ni. Buat benda yang sebegitu. Dan Alhamdulillah, kabarnya lah, saya belum lagi benda-benda tuntas. Selepas Datuk Seri Najib mencerit. Datuk Seri Najib geram sangat. Dia pulih lagi. Bertuntut selepas kemenangan Barisan Nasional di Melaka, Datuk Seri Najib menekankan lagi. Serius, beliau minta supaya saya katakan menjerit lah. Diumpamakan bahawa hendakkan juga pengeluaran wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 secara tuntas. Barulah semalam, barulah keluar dalam Twitter ataupun kiriman tweet yang berhormat Menteri Kewangan Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Tengku Zafrul, katanya bahawa pihaknya bersetuju. Dan katanya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pun bersetuju. Cuma tunggulah agar kerajaan meluluskan. Pula dah
Saya ingat lagi, yang amat bawa Perdana Menteri dah cakap, kata boleh. Hari ni kata boleh, EPL kata boleh. Nak tunggu pula lagi. Jadi saya teringat macam cerita kecil-kecil dulu lah. Kisah seorang anak kecil. Minta dekat mak dia, nak minta mak nak coklat. Mak kata, pergi minta kat bapak kamu kat atas rumah. Anak ni naik tangga. Mak, ayah, nak minta coklat. Mak kata, minta kat ayah. Ayah kata, mana dekat aku, pergi minta kat mak kamu. Begitulah ulang balik. Minta kat bapak, bapak kata minta kat mak. Daripada mak, minta kat bapak. Akhirnya anak tu jatuh tangga, tergolek dok. Baru nak menyesal. Apakah bila rakyat dah tergolek dok, baru pimpinan nak menyesal? Nah, ini keadaannya saudara. Saya haraplah yang orang tegur Zafrul, jangan berdalih itu, berdalih ini. Yes or no? Ini bila Datuk Seri Najib dah tuntut kali-kali apa semua tu, okey, kata boleh. Tapi bila? Kita nak tahu bila. Sebab tak larat lah saudara. Ini gambarannya. Itu bila sebut nama Datuk Seri Najib ni, saya teringatlah tentang isu yang hari ini bergeledak lagi, semalam meledak lagi, tentang pendedahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Jadi persoalannya sebagaimana culipan daripada Datuk Fuad Zakasi, Ahli Majlis Tinggi UMNO, dia mempersoalkan, katanya SPRM telah pun mendedahkan sejumlah 65 juta dana yang berkaitan dengan YMDB yang disimpan dalam akaun syarikat milik Taufik Aiman, iaitu suami kepada Zeti Aziz, telah pun dipulangkan kepada kerajaan. Itu katanya, bukan kata saya, saudara. Sebab saya dah cakap, saya tidak mau campur sangat. Sebab ini masih lagi perbicaraan. Saya tak mau pula nanti saya dianggap sebagai contempt of court. Tetapi apa yang ditulis oleh saudara Dr. Fuad Zakasi, dia kata Taufik Aiman adalah suami Zeti. Suami ketika itu Zeti menjadi Governor Bank Negara. Jadi agak mustahil kalau Tun Dr. Mahathir tidak tahu. Jadi persoalannya kenapa dia membisu? Kenapa persoalannya kenapa pula seolah-olah disembunyikan fakta ini? Tapi yang diratip setiap hari siasat Datuk Najib. Siasat Datuk Najib. Bawa Datuk Najib ke mahkamah. Sedangkan macam Zeti tak dibawa ke mahkamah. Akaun itu tak tahu macam mana lagi. Nek Faizal masih lagi seolah bebas. Jolo entah ke mana. Beruang ke jadi beruang ke, jadi kinzir ke, tak tahu. Malahan kata Dr. Fuad Zakasi, Singapura juga mendedahkan surat akuan berkanun. Itu statutory declaration. Itu Taufik dan anaknya yang mengaku menerima dana daripada Jolo. Jadi dengan pendedahan SPRM ini dan SD tersebut, maka Zeti, Taufik dan Tun Dr. Mahathir sendiri mesti disiasat. Mesti disiasat. Janganlah sekarang ni siasat seorang saja pergi bawa ke mahkamah. Kita negara kita rule of law. Saya tak nak bercakap lebih dari soal itu. Sebab saya cuba bagi gambaran apa yang berlaku supaya kita faham keadaan. Kerana baru-baru ni Menteri Jabatan Perdana Menteri, iaitu yang menjaga hak ehwal undang-undang, Dr. Wan Junaidi, dia kata polis hanya tahu tentang dana berkaitan dengan YMDB ini diambil balik dari Singapura yang disimpan dalam syarikat milik suami bekas Governor Bank Negara Malaysia pada tahun 2019. Kalau 2019, waktu itu UMNO Barisan Nasional tidak berkuasai. Waktu itu Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir. Jadi ini kenyataan beliau di Parlimen. Saya harap ini tidaklah contempt of court. Ini contempt of Parlimen lah kot dia, saudara. Dia katanya perkara itu tidak diketahui pihak berkuasa sebelum itu. Jadi semenjak itulah polis telah mengambil alih untuk menyiasat semua penama yang disebut oleh Yang Berhormat Baling. Kerana rupanya waktu dalam perbualan atau perbincangan ataupun perdebatan di Parlimen itu, Yang Berhormat Ahli Parlimen Baling, Datuk Aziz Rahim. Jadi katanya siasatan polis masih dijalankan. Kerana itu tak kenalah, dia kata, untuk pihak kerajaan mengemukakan sesuatu kerana hasil penyiasatan masih lagi sedang berjalan. Jadi tak boleh nak sebut hasil siasatan begini sebab masih berjalan. Kerana Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Rahim membangkitkan isu itu 2 kali, semalam dan kemarin. Ini adalah susulan pendedahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kerana sekurang-kurangnya 65 juta dana berkaitan YMDB yang diambil balik dari Singapura disimpan oleh syarikat milik Taufik Aiman, katanya. Saudara,
Jadi dalam keadaan begini, seorang isu ZT ni saya tengok dan suaminya perlu ada RCI, perlu ada siasatan sepenuhnya. Kerana persoalan yang berlegar dalam di kalangan rakyat, kenapa kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, selepas itu bawah Tun Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional, seolah-olah perkara itu perkara yang agak enteng. Sedangkan ini masalah besar, saudara. Kerana bukti ada depan mata. Jadi dalam keadaan begini saya tak mau cakap lebih. Yang kita harapkan agar satu siasatan sepenuhnya, RCI, Royal Commission. Jadi kalau siasatan itu dijalankan, seharusnya lah kes tersebut itu ditangguhkan. Sepatutnya lah, saya tak tahu saudara. Jadi itulah diutamakan dulu. Kerana sekarang ni banyak saudara terungkai satu-satu. Tak laratlah kita nak tengok benda begini. Saya tak mahu nanti apabila ada penghukuman, akhirnya rakyat merasakan ketidakadilan dan sebagainya berlaku. Ya, saudara, jadi tak kata pada Datuk Najib lah. Saya cuma melihat satu saja. Datuk Seri Najib mengaku dengan bersumpah laknat dia tak terlibat. Jadi okey, kita faham. Bukanlah sumpah itu boleh jadikan bukti, tetapi bukan satu benda yang mudah saudara untuk melakukan tindakan sedemikian. Saudara. Jadi saya tak mau campur saudara. Saudara Wak Rafi, Zamri Ibrahim, Rosi Yunus, seli-seli. Saya bukan menteri, saya bukan menteri. Saya cuma melaporkan apa yang dilaporkan dalam media. Saya cuma ingin memberi pencerahan, jangan marah. Saya harap kita jangan kalah kepada hukuman persepsi. Sesuatu kes yang dibawa ke mahkamah, jangan kita terus menjatuhkan hukum. Biarlah mahkamah take its course. Saya menasihatkan pada teman-teman, jangan kita mendahului mahkamah. Itu saja. Dan apa yang kita lihat, apa yang bangkit di parlimen dan sekarang dalam media sosial 2-3 hari ini macam-macam timbul. Ya, saudara, yang ini tidak baik untuk negara kita. Jadi sepatutnya pihak berkuasa, ya saudara-saudara, Datuk, duit banyak tu agaknya boleh dibawa ke mati ke? Itu masalahnya. Saudara, itu masalahnya dan rakyat melihat. Saya tidak mahu kita mewujudkan persepsi. Itu saja. Saya cuma memberi pencerahan sekadar yang saya tahu. Lebih saya tak nak. Saudara. Baik, saudara. Ini usai cerita EPF, usai cerita barang naik, kita masuk bab politik. Seperti biasa, saudara. Saya melihat kenyataan yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Datuk Muhammad Hassan, yang melihat kewajaran pilihan raya umum ke-15 eloklah diadakan dalam masa terdekat agar mandat baru dapat diberikan semula kepada rakyat. Itu kenyataan Timbalan Presiden. Artinya UMNO sudah bersedia. Saudara, bukanlah kerana kita katakan kemenangan kita di Melaka itu membuatkan kita tuntut, tidak. Tetapi sepatutnya rakyat dah jelas memberi keputusannya di Melaka. Kerana Datuk Seri Muhammad berpendapat jika PRU 5 itu diadakan dalam tempoh masa berkenaan, ia memberi peluang terbaik kepada BN. Inilah yang ditakuti oleh pihak-pihak yang bukan daripada Barisan Nasional. Malahan Sisa Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau turut menyokong tuntutan Timbalan Presiden agar PRU wajar diadakan dalam masa terdekat, memandangkan momentum rakyat telah pun memberi signal awal sebagaimana di PRM Melaka. Bagaimanapun, beliau berharap jangan ada pula pimpinan UMNO yang berwajah PBM. Ini masalah saudara. Jadi pimpinan UMNO dah rasa begitu, sepatutnya mereka yang berada dalam kepimpinan UMNO ni sokonglah. Ini memberi pandangan yang bukan-bukan pula. Nanti kena fikir dulu lah. Kita faham. Yang menimbulkan ketakutan bukan daripada pihak UMNO. Yang menimbulkan ketakutan adalah daripada parti-parti yang bukan UMNO. Kerana mereka dapat melihat, oh, ini kebangkitan sudah berlaku sekarang ni. Sebab itu mereka meminta supaya ditangguhkan. Dan kita pula mengutarakan jangan eloklah dipikirkan semula. Ini sebab itu kita merasakan bahawa seolah mereka ni hatinya badan UMNO, hatinya PBM. Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan, mantan Presiden, Datuk Seri Najib. Dia menyatakan siapa saja nak bertanding untuk parlimen sekali, let's. Wah, ima kursi parlimen Paguh pun kita akan turun.
Kita dah bersedia. Saudara, tapi tak tahulah. Saya lihatlah 2-3 malam lepas, ada Baba kata kalau boleh jangan UMNO bertanding di Paguh. Dia pahal pula. Itu kenyataannya saya rasa yang tak sepatutnya lah daripada pemimpin UMNO. Saya melihat keberanian Datuk Muhammad Ismail, Ketua UMNO Bahagian Paguh. Dia kata dalam macam mana pun keputusan kepimpinan UMNO Bahagian Paguh, dia tetap akan mencalonkan UMNO. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden dan pimpinan tertinggi UMNO, mereka akan akur. Jadi artinya no free ride for Tan Sri Muhyiddin. Itulah sepatutnya yang ada pada kepimpinan UMNO. Mesti berani. Tapi main leka sana, nak ambil hati sana, nak ambil hati sini. Sebab sepatutnya saudara, dalam perjuangan ni kita mesti ikhlas. Saya ingin berpesan kepada pimpinan UMNO, sama ada yang menjadi ahli majlis tinggi ataupun yang berkelas sebagai menteri ataupun sebagai yang sekarang ni berada dalam JLC dan sebagainya. Ya saudara, dalam perjuangan ni kita kena ikhlas. Kita tidak meminta sebarang balasan. Saudara lihat sendiri bagaimana Datuk Seri Najib turun ke Melaka. Tak ada minta apa-apa pun. Tapi orang membuat macam-macam kenyataan. Kononnya Datuk Seri Najib nak jadi Perdana Menteri dah. Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi balik daripada Jerman terus turun ke Melaka, dah dikata macam-macam. Bila Tok Mat berkampung di Melaka, maka Tok Mat pula diserang. Jadi saya kata apa benda lah dia orang ni. Kita lihatlah kalau pemimpin utama kita ikhlas, kita juga harus ikhlas. Kita harus berjuang kerana Allah. Lain tak ada, secara demi agama, bangsa dan tanah air, Batak ini mesti disematkan. Saya sedar, memang saya tahu terus terang. Saya cakap terus terang bahawa kadang-kadang kita harus berfikir. Saya sedar bahawa kemenangan di Melaka itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Ini perlu ambil pengejaran. Tapi saya yakin tentulah Presiden, Timbalan Presiden, penasihat Majlis penasihat pengurusi Majlis Penasihat Barisan Nasional Sri Najib, tentu mereka telah memikirkan. Sebab itu nak diadakan supaya pilihan raya disegerakan. Kita faham. Saya hanya sekadar mengulangi untuk ingatan kita supaya warga UMNO faham dan ingat berjaga-jaga kita kerana satu ketika dulu UMNO Barisan Nasional menang besar dalam pilihan raya kecil di di mana tempatnya tu di Ijuk. Di Ijuk Selangor. Itu pilihan raya yang ke-12. Sebelum pilihan raya yang ke-12, UMNO Barisan Nasional menang besar dalam pilihan raya kecil di Ijuk. Waktu itu kita mengalahkan calon daripada Parti Keadilan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tetapi bila berlaku pilihan raya umum, apa jadi? Seluruh Selangor ruyuk. Jadi jangan ambil kira sangat indikasi ataupun indication daripada pilihan raya kecil di Ijuk itu. Tapi pimpinan masa itu yakin ada pilihan raya. Kita kalah. Saudara. Kemudian jangan lupa juga sebelum pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, apabila kesan daripada berlaku kemalangan helikopter, dua pimpinan kita, satu di Sungai Besar, satu di Kuala Kangsar, menemui ajal, itu ahli parlimen kita, Datuk Arwah Allahyarhamah Datuk Kasnon, dan ini di Kuala Kangsar, kita mengadakan pilihan raya kecil. Dalam pilihan raya kecil itu, dua-dua menang. Itu bukan merupakan indikasi kita akan menang, kerana itu kesan daripada selesai pilihan raya di Sarawak. Kerana waktu itu kita membantu menyokong Barisan Nasional menang di Sarawak. Menang di Sarawak, ada pilihan raya kecil di Kuala Kangsar dan juga di Sungai Besar. Saya ingat lagi. Akhirnya bila kita menang besar, bila datang pilihan raya umum yang ke-14, uyuk. Saya UMNO kalah. Kita kalah di Johor. Itu kubu UMNO tu. Pilihan raya ke-14. Tak golek dok. UMNO kalah di Melaka. UMNO kalah di Negeri Sembilan. UMNO kalah di Terengganu. UMNO kalah di Kedah. Sabah juga gagal kita tebus. Dan kita gagal menebus pemerintahan kerajaan di negeri Kelantan dan Selangor. Saudara, ini realiti supaya warga UMNO kena faham. Dan waktu itu juga isu paling besar lah kenaikan harga barang makanan. Itu yang dia tuduh GST lah, macam-macam lah. Saudara, jangan lupa
Saya lihat pola itu hampir sama kerana kita akan menghadapi pilihan raya negeri Sarawak dalam 16 bulan nanti. Seandainya parti yang friendly kepada Barisan Nasional menang, dan kita pula merasakan kita menang, jangan lupa kalau kawalan harga barang makanan ini tidak dijaga dengan baik, ini juga akan merupakan mimpi ngeri untuk UMNO. Ini saya nak jelaskan supaya kita faham bahawa kita pernah melalui detik-detik hitam. Selangor sampai sekarang, kesan daripada kelepas pilihan raya kecil di Ijuk sampai sekarang tak dapat. Masih lagi perikatan keadilan yang memerintah. Dan di negeri-negeri Johor belum tahu lagi, yang kita baru dapat tebus hanya di Melaka. Di Sabah pun dalam keadaan mencungap. Saudara, kalau ada masa saya mungkin nak ulas sedikit tentang Sabah nanti. Sebab itu kita kena berhati-hati. Saudara, pimpinan UMNO kena berhati-hati tentang musuh dalam selimut. UMNO masih ada lagi musuh dalam selimut. Kita tak takut untuk berhadapan dengan musuh yang kita kenal. Tak ada masalah. Tapi yang paling menakutkan saya apabila adanya serigala dalam rumah UMNO, adanya musang berbulu ayam, adanya gunting dalam lipatan yang mencari-carikan. Ya saudara, saya selalu lihat pada masa ini saya terpaksa mengimbau sedikit. Bukan nak cerita tentang pilihan raya di Melaka tak, tapi pilihan raya negeri Melaka banyak mengajar kita kerana tentang adanya pimpinan UMNO yang wajahnya konon-konon wajah UMNO tapi hatinya untuk PPM. Tapi bila UMNO menang, berjaya menebus kekalahan di Melaka, mereka pun datang. Malahan mereka yang berkorban habis-habisan, tak ambil kisah soal keselamatan, tak ambil kisah soal dirinya, seperti Datuk Seri Najib, Datuk Mahassan, Datuk Zahid, Datuk Muhammad Maslan dan pimpinan UMNO dari seluruh negara. Orang lain yang dapat nama. Ini yang saya rasakan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menang sorak kampung tergadai. Itu saya mengingatkan. Kerana sekarang ni saudara, terdapat watak-watak yang sedang menggerugi, mereka ni masih lagi saya anggap sebagai anak-anak dan parasit di rumah UMNO. Jadi Presiden UMNO perhati betul-betul, cukup-cukuplah. Jangan kita bagi muka sangat, saudara. Sebab sekarang ni saudara, perbalahan yang paling besar pula sekarang ni adalah tentang isu PAS. Saya dah cakap, lupakan. Hari ini pun kita dengar kenyataan Presiden PAS, malah nak sebut nama dah. Macam-macam dalil keluar. Memang pakar dalil ada ni. Konon-kononnya dia nak lebih menyantuni PN itu sebagai satu gabungan lebih besar daripada Muafakat Nasional. Kamu hanya dilayan selepas wujudnya Muafakat Nasional. Bagaimana boleh kamu menafikan Muafakat Nasional ini satu perhimpunan besar pertubuhan Melayu Islam, UMNO dengan PAS. Tapi bila kamu berada dalam Perikatan Nasional, kamu menguji pula. Dalam UMNO ada, kita ada MCA, kita ada MIC. Kalau nak kata besar, besar mana sangatlah Perikatan Nasional tu, PAS, Gerakan dan PBM. Tak ada logik, tapi digunakan Al-Quran itu. Memang pakar dalil lah. Jadi sebab itu saya kata, kalau mereka nak berunding, tak payahlah. No turning back, saudara. Cukup-cukup lah. Jadi sebab itu kalau ada musuh dalam selimut yang cuba memujuk Datuk Mahassan, memujuk Datuk Seri Zahid, memujuk Datuk Seri Najib, memujuk Datuk Ahmad Maslan, memujuk pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO, cukup-cukuplah, sudahlah. Tak payah. Saya lebih suka fokus. Lebih baik waktu sekarang ini pimpinan di tingkat 38 mengkaji calon-calon yang akan kita turunkan untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Serta di samping itu memberitahu pada Datuk Seri Ismail Sabri bahawa keadaan negara sekarang ini tidak begitu tenteram kerana harga barang di pasaran terus mencanak. Ini perlu diadreskan. Rakyat tidak happy. Saya dah cakap berkali-kali dulu pun saya kata, malangnya pada UMNO ini, sama ada ia Kerajaan Pakatan Harapan, ia Kerajaan Perikatan Nasional, Waimah hari ini Kerajaan Keluarga Malaysia, bila sesuatu keputusan, sesuatu yang dilihat tak betul pada kerajaan, maka yang kenanya UMNO. Dalam minda rakyat, kerajaan itu UMNO. Ini perlu diberbetulkan. Soal harga barang, soal duit ke rakyat susah, tak ada pekerjaan. Dan menteri berhentilah daripada membuat kenyataan yang bukan-bukan.
Dan kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah berjanji dalam tempoh 1 hari dah buat kajian, mereka yang tak perform dropkan. Dan yang ada menteri yang ramai ni pun buat apa? Membazirkan wang negara saja. Lebih baik kita punya jumlah menteri yang kecil tetapi efektif. Jadi keadaan sekarang ni sepatutnya pimpinan politik yang diketuai oleh Datuk Seri Zahid Hamidi memikirkan tentang macam mana kita nak ladani bila berlaku pilihan raya nanti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jaga elok-elok macam mana kerajaan pimpinannya itu dapat berfungsi dan memuaskan hati rakyat supaya rakyat ada gembiranya, saudara. Kalau rakyat tak ada gembira, kita yang berduka cita nanti. Gembirakanlah rakyat, gembirakanlah mereka. Berilah apa, bukanlah kita kata apa dia minta kita bagi, tidak. Tapi paling tidak, berilah sesuatu harapan. Betul? Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan, okey, kita akan bagi. Kita mengeluarkan dana untuk membantu. RM500, cipu Yang Amat Berhormat. Masalahnya, you bagi RM500 ataupun RM1,000 lah kepada keluarga yang terkesan daripada COVID-19 ini. Apa artinya kalau harga barangan meningkat? So, kena diimbangkan benda ni. Saya kadang-kadang bila saya bercakap ni, orang kata saya benci pada kerajaan. Tidak. Saya bukan mengkritik, saya memberi pandangan. Pimpinan kita ni kadang-kadang ni, saya tak tahulah, lebih suka langgar tembok. Akhirnya dah bengkak-bengkih nanti, baru patah belakang. Rakyat tak ada begitu, saudara. Rakyat akan terus marah. Mereka akan terus menuntut. Sehingga ini kehidupan. Tugas negara dipimpin oleh menteri dan perdana menteri, kabinetnya untuk mentadbir negara, untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Tidak lebih daripada itu. Jadi jangan didukacitakan rakyat. Ini harga barang naik, harga pengangkutan naik, segala-galanya naik sekarang ni. Dan akhirnya darah rakyat naik. Bila dalam keadaan rakyat naik, tiba-tiba EPF kata, I sayang. Bila masanya orang nak rasa sayang lah, kena begitu. Saya harus memberi kenyataan begini, supaya mereka sedar matlamat ke mana kita. So, dalam kita menghadapi pilihan raya yang akan diadakan nanti, jangan lupa, kita pernah menang besar di Ijuk, kita pernah menang besar di Kuala Kangsar, kita menang besar di Sungai Besar. Tapi akhirnya kita lingkup. Kesannya apabila keseluruhan rakyat tidak happy. Kita berusaha untuk menghappykan rakyat. Dalam keadaan begini, kan saudara, kadang-kadang seperti saya katakan, kita perlukan ada pemimpin yang jangan bersikap seperti kacang lupakan kulit. Kena sedar diri anda berada di situ berdasarkan kerana keberadaan anda sebagai pemimpin UMNO. Anda dipilih mewakili UMNO dalam pilihan raya. Tanpa UMNO, anda tidak akan jadi wakil rakyat. Kalau rasalah tidak yakin dengan UMNO, tak ada masalah, declare. Sekarang ada parti baru lah. Zuraidah katanya dah buat parti baru, di PBM parti bersama Malaysia ke. Tak kisahlah, masuklah situ. Tak ada masalah. Lebih cepat anda meninggalkan UMNO, lebih mudah untuk warga UMNO menyensing lengan untuk kita mencari pimpinan-pimpinan baru. UMNO bukan sikit calon-calon pemimpin masa depan. Saya dah cakap semalam, kemarin saya katakan, Melaka sebagai bukti nyata bahawa kita tidak kurang daripada pemimpin baru, muka-muka baru. Bila kita menurunkan pemimpin baru, memberi harapan baru pada rakyat, insya-Allah UMNO boleh menang. Ini keadaannya. Dan sebab itu mereka harus ingat, jangan jadi kacang lupakan kulit. Tiba-tiba sekarang ni Presiden UMNO begitu, mantan Presiden UMNO begitu. Kerja lain tak ada, nak tunjuk diri itu sebagai hero. I'm hero. Saya menjadi menteri kerana diri saya on merit. Dulu ada satu orang menteri dululah zaman Tuan Mahathir dulu. Bila cakap sikit, I'm on merit. Dan saya dipilih ni kerana merit, kerana saya ni lah, saya berkebudayaan itu, akhirnya lingkup. Ini keadaan saudara. Jadi jangan sesara memikirkan, orang kata dah naik ke atas rumah, terajang tangga. Itu tak betul. Santuni parti kita ini. Kalau anda tak terpilih pun, cukup-cukuplah, anda dah cukup kaya, dah senang lenang. Mana ada masalah pada anda yang bergelar menteri sekarang? Sebab lepas nanti anda ada pencen. Takkan tak cukup lagi dengan pencen anda untuk menyara keluarga? Tak tahulah kalau anda mempunyai mistress, mempunyai kekasih sana, kekasih sini, tak tahulah saya. Tapi kalau saudara mempunyai keluarga yang sebagaimana yang tuntutan Islam, tak ada masalah dengan pencen. Kalau menteri punya pencen dah setakat 10-15 ribu ada rasanya. Pencen wakil rakyat, pencen menteri. Jadi berhentilah sebarang kerja-kerja nak menyamun semua, tak payah. Usahakan kerja sekarang ni, dan kalaulah anda tidak terpilih, berilah pada pemimpin baru pula.
Jangan nak hidup nak menongkat langit. Kayak aku aja. Ini keadaan saudara, saya khawatir melihat pimpin. Dan hari ini saudara, saya melihat apa yang berlaku semalam. Saya dah katakan bahawa ini di Sabah sudah ada gerakan. Sudah ada gerakan. Dalam keadaan jangan leka, saat kita mengadakan pilihan raya di negeri Sarawak nanti, tiba-tiba meledak di Sabah. Mungkin butang pertama akan ditekan di Sabah. Apabila katanya saya tak tahulah, ini gosip politik ni kadang-kadang betul. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk AJJ, Ketua Menteri Sabah, mengadakan pertemuan dengan Pakatan Harapan, itu wakil rakyat daripada Pakatan Harapan. Kononnya, maka nak diterajang lah semua ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri daripada UMNO. Saya nak berpesan pada Datuk AJJ, jangan jadi macam budak 4 orang tu. Beliau, Iri Harun, jangan. Akhirnya hilang terus semua. Hari ini menyesal. Saya tengok dalam kiriman dalam Facebook, adalah lagu sedih sambil makan biskut. Itu beliau. Kalau dia tidak melakukan tindakan menarik sokongan, dia masih lagi jadi exco ini. Jadi exco banyak tidaklah, setakat 20,000 sebulan adalah masuk. Sekarang ni kosong. Bertanding pilihan raya kalah. Kalau jadi exco adalah gaji sekadar 20,000. Sekarang ni nak bawa balik van. Jadi jangan, Datuk AJJ kena fikir. Kalau nak buat tak ada masalah, sila tekan. Kita kata sila tak ada masalah. Jadi bagi kita tidak ada masalah untuk berhadapan. Kerana kalau kena ingat bahawa parti PBM atau Perikatan Nasional di Sabah cuma ada 13 kursi. UMNO ada 14. UMNO berlapang dada menerima agar Datuk AJJ sebagai Ketua Menteri. Tapi kalau UMNO bercantum dengan Parti Warisan, macam mana? Kalau kita mengamalkan scheme of thing. Sebab nak adakan pilihan raya lagi, takkanlah. Memang betul, boleh dah adakan pilihan raya, tapi cukup-cukuplah, takkan berapa kali nak adakan pilihan raya. Rakyat pun dah bosan. Dan saya melihat besar kemungkinan dalam keadaan begini, apa yang berlaku di Sabah kali ini, jika benar, saya tak yakin bahawa Pakatan Harapan ataupun pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan DAP, Keadilan dan juga calon daripada pimpinan lain tu, mereka bersedia untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional di Sabah. Hati-hati, mungkin mereka okey buat. Bila buat, tarik sokongan. Bila pecat saja esko-esko ataupun menteri-menteri. Di Sabah ada jawatan esko, bukan esko, dipanggil menteri. Menteri dan timbalan menteri daripada UMNO, maka berlaku ledakan di Sabah. Bila itu berlaku, apakah Pakatan Harapan nak bersama? Jangannya nanti nahi kabinahi. Itu masalah besar. Kalau UMNO bersama dengan Warisan, kalau anda boleh buat, apakah UMNO tak boleh buat? Berapa lama UMNO harus menyimpan segala kebobrokan dalam politik ini? Asyik UMNO je kena. Sekarang apa salahnya? Saya lebih senang. Kau tanya dengan saya lebih senang kalau Abu Muhtar bertemu dengan Datuk Syafiq Abdal. Ialah, dalam politik ni tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada sahabat yang berkekalan. There's no permanent friend and there is no permanent enemy. Ini dalam acuan politik. Jadi apa salahnya kalau itulah agenda mereka? Saya yakin sebab nak tekan butang di Johor, risau. Saya tahu. Kalau mendengar ucapan Tasimuddin masa di Melaka, kena ingat saya Presiden Perikatan Nasional. Sekali saya tekan butang, semua lingkup jatuh. Itu kata dia. Kerana sekarang ni kita tunggu. Kenapa tak tekan sekarang? Berani ke tekan? Cuba tekan di Johor. Sebab di Johor, tuanku dah bagi tahu awal. Don't make funny in my state. Jangan buat yang bukan-bukan. Jangan cuba nak wujudkan suasana huru-hara di tinggi Johor. Mungkin mereka lakukan di Sabah. Saya tak ada masalah bagi saya. Kalau nak berlaku Sabah pun bagus juga. Ada baiknya mereka menunjukkan belang dan kita tahu siapa sahabat yang kekal, siapa sahabat yang tidak berkekalan. Macam mana kita dah tengok sekarang ni PAS dengan UMNO. Jadi saya dengar laporan yang saya tengok, yang saya kasih dan sayang setakat hari ini, dan ini saudara Yang Berhormat Abduh, anak Tuan Guru Nik Aziz, begitu mulia hatinya. Beliau mengatakan bahawa Perikatan Nasional inilah yang terbaik untuk menyantuni politik bangsa kita. Tapi bila dengar Presiden PAS bercakap begitu, orang ni bercakap begini, saya bahasa yang pernah saya sebut dulu dengan Allahyarham Datuk Megat Junaid, Tan Sri Megat Junaid, getik lah. Tak habis-habis. Ada saja
Kalau bermusuh dengan UMNO, ini dia punya dalil. Bermusuh dengan DAP, ini dalilnya. Bermusuh dengan keadilan, ini dalilnya. Bermusuh dengan siapa saja, ada dalil. Berbaik dengan DAP, ada dalilnya. Berbaik dengan UMNO, ada dalilnya. Berbaik dengan PBM, 1000 dalil ada. Apa benda ni? Jangan kamu, sebab itu saya ingat lagi pesan Rasulullah SAW, jangan kamu menjual agama ini untuk kepentingan kamu. Saya tengok tadi ada kenyataan yang dibuatkan, saya kata astagfirullahalazim, kenapalah? Nak baik dengan UMNO silakan, tak nak baik teruskan, tak ada masalah, jangan letak syarat. Sebab saya dah bagi tahu berkali-kali, UMNO ni bukan murah sangat harganya. Kita pun pada mula-mula bila Datuk Zahid Hamidi nak mewujudkan muafakat, kita pun ragu juga. Yang Muhammad Mulya Tengku Razali pun dah kata hati-hati, kerana dia orang ni pakar dalam main kayu tiga. Akhirnya geram sangat. Maka yang Muhammad Mulya Tengku Razali kata, PAS ni macam pelacur politik ni. Dah kena begitu baru tahu, kena sebiji. Jadi kadang sekarang ni saya mengharapkan agar pimpinan tingkat 38 di menara UMNO lebih berhati-hati, tak payah dah. Kita lebih baik kita concentrate, kita khususkan, jangan dilayan lagi. Dah kita tahu kita tak boleh bersama dengan PBM. Dan kita dengan PAS pun dah tak ada jodoh. Bukan salahku, kamu yang meminta. Jadi saudara Noraida, Puan Noraida Kamuria Ipoh, dia kata tak berani abah kau nak push button. Dia nak push button mungkin di Sabah. Biarlah dia nak tekan button di mana pun. Mereka menjual, kita sedia membeli. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya ingin berpesan, lupa saya nak pesan tadi. Malam esok saya akan bersiaran bersama dengan sahabat saya, adik saya, Eman JR, bermula jam 9 malam di NRS Channel. Malam esok, saudara boleh layari bersama dengan saya, NRS Channel, jam 9 malam. Ya, saudara, jadi kenawal, lawas sedikit. Doakan agar saya bersihat walafiat, boleh kita dapat berjumpa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.